aspek keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan penulisan akademik dalam abstrak jurnal. Keutuhan wacana bermaksud sejauh mana teks itu tersusun, berkaitan dan mempunyai aliran makna yang logik. Abstrak jurnal ini menunjukkan keutuhan wacana yang jelas dan baik melalui 3 komponen utama. Yang pertama, keutuhan semantik. Keutuhan semantik merujuk kepada hubungan makna antara ayat. Abstrak ini mempunyai kesinambungan idea yang jelas. Abstrak ini dimulakan dengan tujuan kajian, diteruskan dengan 4 fokus utama, diikuti dengan sampel dan metodologi, kemudian dapatan utama kajian, dan yang akhir dengan cadangan kajian. Kesinambungan ayat-ayat ini menjadikan abstrak koheren dan mudah difahami oleh pembaca. Contohnya, maklumat tentang penggunaan WhatsApp 98% 4 terus disambungkan dengan maklumat tahap pembelajaran dan isu capaian internet. Yang kedua, keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal hadir melalui pengulangan istilah penting yang mengikut teks, iaitu pembelajaran secara dalam talian, pengkhususan pengajian, pelajar, isu utama, rangkaian internet dan akhir adalah pensyarah. Pengulangan istilah dalam abstrak ini menunjukkan fokus terarah kepada tema utama, pelaksanaan pembelajaran dalam talian di IPG, iaitu Institut Pendidikan Guru. Yang terakhir, keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal dapat dilihat melalui penggunaan penanda wacana, iaitu seterusnya. Di samping itu, kajian juga mendapati dan pengaji mencadangkan. Penanda wacana telah menghubungkan setiap idea dengan baik dan menjadikan aliran ayat menjadi lebih lancar dan tersusun. Rujukan yang terdapat dalam abstrak jurnal ini, walaupun tiada rujukan, abstrak ini masih sahih kerana menyertakan data-data. Sebagai contoh, 98.4% pelajar menyatakan pembelajaran dalam talian tidak sesuai, dan data ini telah menggantikan keperluan rujukan kerana ia datang daripada dapatan kajian sendiri. Jadi, abstrak ini dia memenuhi syarat sumber perolehan data tanpa memerlukan rujukan luar. Yang seterusnya adalah kejelasan penulisan akademik. Dalam abstrak ini menunjukkan tahap kejelasan yang amat baik berdasarkan 3 ciri. Yang pertama, bahasa formal dan tepat. Bahasa yang digunakan sesuai untuk jurnal akademik dan tidak menggunakan istilah melerik dan ayat-ayat dilangsungkan kepada maksud. Contoh ayat yang pendek dan amat jelas. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sebanyak 488 orang pelajar, 98.4% menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi, ayat ini merupakan ayat yang amat jelas, padat dan profesional. Yang kedua, maklumat penting dipersembahkan secara tersusun. Abstrak ini mengandungi elemen utama abstrak akademik. Yang pertama, tujuan kajian. Kedua, fokus kajian. Ketiga, sampel. Keempat, metodologi. Kelima, dapatan kuantitatif dan kualitatif. Dan terakhir, cadangan. Susunan seperti ini menunjukkan gaya penulisan yang teratur dan mudah diikuti. Yang terakhir, dapatan dinyatakan secara spesifik. Abstrak tidak sekadar menyatakan dapatan yang umum tetapi menyertakan nilai statistik, iaitu minimum 3.54 sehingga 3.78 dan 336 pelajar menghadapi masalah internet. Minimum 3.27 bagi kesukaran menyiapkan tugasan. Statistik yang jelas meningkatkan kredibiliti penulisan tersebut. Slide ini merangkumi pengenalan jurnal, keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan penulisan. Seperti yang kita lihat, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan dan atau PKP bermula 18 hingga 31 Mac 2020. Dan ia dilanjutkan mengikut situasi peningkatan kes COVID-19. PKP ini memaksa semua institusi pendidikan termasuk sekolah, universiti awam, universiti swasta dan Institut Pendidikan Guru IPG ditutup. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran perlu dijalankan sepenuhnya secara dalam talian, menjadikannya norma baharu yang bukan lagi pilihan tetapi satu keperluan. Pelajar IPG juga mengikut kuliah 100% dalam talian dari Mac sehingga September 2020.
Pelaksanaan PDP dalam talian ini memberi cabaran kepada pengajar dan pelajar untuk menyesuaikan kaedah pengajaran agar pembelajaran dapat diteruskan dengan berkesan. Platform utama yang digunakan termasuk Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan WhatsApp. Dari segi keutuhan wacana, artikel ini menyusun idea secara teratur dari latar belakang, isu, dapatan kajian, hingga cadangan. Perenggan berkaitan dapat menggunakan penanda wacana yang sesuai dan bahasa formal akademik dikekalkan. Mengenai sumber rujukan, faktor disokong oleh rujukan yang sahih, relevan dengan topik kajian, dan gaya rujukan digunakan secara konsisten sepanjang artikel. Dari segi kejelasan penulisan, bahasa digunakan secara mudah difahami tetapi formal. Struktur perenggan jelas, isi padat, dan setiap maklumat disampaikan secara teratur. Kesimpulannya, artikel ini menunjukkan bagaimana penulisan akademik menyampaikan maklumat dengan teratur, menggunakan rujukan sahih, dan mengekalkan kejelasan penulisan sambil menyesuaikan diri dengan norma baharu PDP dalam talian. Semasa pandemik COVID-19 jauh lebih sukar berbanding sewaktu kita melakukan pembelajaran secara bersemuka. Hal ini kerana peralihan daripada kelas bersemuka kepada kelas atas talian berlaku begitu cepat, seperti hinggakan guru dan juga murid tidak ada waktu untuk membuat persediaan untuk yang sewajarnya. Perubahan mengejut inilah yang membuka ruang kepada pelbagai isu dan cabaran yang memberi kesan negatif kepada pelaksanaan keberkesanan PDP. Salah satu cabaran paling ketara ialah capaian internet. Ramai pelajar tinggal di kawasan luar bandar yang liputannya lemah. Ada pula yang terpaksa berkongsi satu peranti dengan adik-beradik yang lain. Ada juga yang tidak mampu melanggan pelan data yang mencukupi untuk menghadiri kelas setiap hari. Apabila hal ini berlaku, mereka akan mudah tertinggal topik penting pembelajaran dan tidak dapat menyertai perbincangan dan merasa tertekan setiap kali ingin masuk kelas. Selain itu, suasana rumah juga mempengaruhi kepada pembelajaran mereka. Tidak semua pelajar mempunyai ruang belajar yang kondusif. Ada yang belajar di ruang tamu sambil adik-adik bermain. Ada yang perlu membantu ibu bapa sewaktu kelas belajar. Ada pula yang bergilir menggunakan peranti. Semua gangguan ini membuatkan mereka sukar fokus dan menjadikan pembelajaran sesuatu yang mencabar untuk diuruskan. Perubahan format pembelajaran turut memberi kesan kepada kelas bersemuka. Pelajar boleh terus bertanya, mendapatkan makluman baras serta-merta dan mudah memahami arahan tugasan apabila melakukan pembelajaran secara bersemuka. Tetapi dalam kelas atas talian, komunikasi menjadi terhad. Suara pensyarah ataupun guru akan terputus-putus, bahkan terdapat juga bahan sukar diakses dan setengah pelajar tidak selesa dan tidak yakin untuk bertanya secara maya. Ini menyebabkan mereka akan keliru dan hilang keyakinan dan menghasilkan tugasan yang kurang memuaskan. Isu lain turut wujud seperti kesukaran melakukan kerja berkumpulan secara maya, masalah menghadap tugasan tepat pada masa, serta kekeliruan tentang bentuk pentaksiran alternatif. Secara keseluruhan, pelajar berdepan pelbagai cabaran dari banyak sudut, yaitu dari teknikal, psikologi, motivasi, dan persekitar. Semua faktor ini dia akan membentuk asas kepada penyataan masalah kajian tersebut. Keutuhan wacana, sumber rujukan, dan kejelasan penulisan akademik dalam kajian literatur. Dalam kajian literatur, keutuhan wacana termasuklah keutuhan semantik. Bahagian kajian literatur memperlihatkan hubungan makna yang tersusun dengan kohoren. Idea bergerak secara logik
dengan usaha kerajaan menyediakan infrastruktur pendidikan, masalah capaian internet dan sambutan terhadap e-pembelajaran, kelebihan pembelajaran dalam talian, kepelbagaian aplikasi, keberkesanan PDP dan isu lain yang dihadapi dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, jurnal menyatakan bahawa walaupun kerajaan menyediakan infrastruktur pendidikan, sambutan terhadap e-pembelajaran masih rendah, menunjukkan kesinambungan makna idea. Seterusnya adalah kebutuhan leksikal. Terdapat pengulangan istilah penting yang mengekalkan fokus wacana, antaranya pembelajaran dalam talian, e-pembelajaran, kemudahan internet, teknologi makluman, PDP, aplikasi seperti Google Classroom, WhatsApp, telefon pintar. Pengulangan ini telah membantu mempertahankan tumpuan literatur pada tema utama iaitu e-pembelajaran dan cabarannya. Yang seterusnya adalah kebutuhan gramatikal. Penggunaan penanda wacana seperti nama begitu jika situasi seperti ini tidak diterangani. Selain itu, terdapat pelbagai aplikasi. Kajian juga mendapati penanda ini telah menghubungkan ayat dan perengan dengan jelas lalu menghasilkan aliran wacana yang lancar. Seterusnya adalah sumber rujukan dalam penulisan akademik dalam kajian literatur. Bahagian ini telah menunjukkan penggunaan rujukan yang aktif seperti relevan, antara yang dirujuk Jabatan Audit Negara tahun 2019 mengenai pengembangan e-pembelajaran, Zahian dan Abdul tentang kelebihan PDP Maya, Ahmad mengenai penggunaan telefon pintar pada tahun 2014, Tullah Simani 2014 tentang integrasi teknologi maklumat, Noran Fandi dan Ling tahun 2011 mengenai kesediaan pelajar. Dan yang terakhir, Nguyen, tahun 2015 tentang keberkesanan pembelajaran dalam talian. Rujukan ini telah digunakan untuk menyokong hujah secara langsung, satu ciri yang baik untuk penulisan akademik. Dan sumber rujukan yang digunakan adalah bersifat empirical dan autoritatif. Dengan ini, sumber rujukan kita yang digunakan itu adalah sahih dan relevan dengan konteks. Seterusnya adalah kejelasan penulisan akademik. Bahasa akademik formal dan mudah difahami digunakan dalam kajian literatur tersebut. Contohnya, penjelasan tentang manfaat e-learning dan kekangan internet tulis secara mudah dan terus kepada isu. Seterusnya adalah penyampaian idea teratur. Kajian literatur disusun secara tema, infrastruktur kerajaan, seterusnya dengan masalah sambutan e-pembelajaran, dengan manfaat pembelajaran dalam talian, seterusnya ada aplikasi yang digunakan, dan keberkesanan PDP dan yang terakhir adalah faktor pelajar. Struktur tema yang jelas ini memudahkan pembaca memahami perkembangan isu. Data dan kenyataan disampaikan secara ringkas tetapi menyeluruh. Sebagai contoh, pelaksanaan PDP secara dalam talian memberi banyak manfaat kepada pelajar yang pendiam. Penggunaan telefon pintar memberikan PDP dijalankan di mana-mana sahaja. Namun, terdapat cabaran dari segi kemudahan peralatan dan rangkaian. Penulis telah memberikan kesimpulan ringkas bagi setiap dapatan, menjadikan penulisan lebih jelas dan fokus. Seterusnya adalah tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pembelajaran dalam talian dalam kalangan pelajar IPG, Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur. Kajian memberi fokus kepada 4 aspek utama. Yang pertama adalah aplikasi digital utama yang digunakan pelajar untuk PDP. Yang kedua ialah tahap pembelajaran pelajar semasa mengikuti PDP dalam talian. Yang ketiga, isu utama dalam pembelajaran yang dihadapi pelajar semasa PDP. Yang terakhir adalah isu utama dalam pentaksiran yang dihadapi pelajar semasa PDP. Objektif kursus kajian disusun untuk memastikan setiap aspek dapat dianalisis secara menyeluruh dan tepat. Dengan susunan ini, kita menekankan keutuhan wacana kerana idea disampaikan secara logik dari tujuan kajian hingga persoalan kajian. Bagi menjawab objektif kajian, pengkaji membina 4 soalan kajian, iaitu yang pertama adalah apakah perisian utama yang digunakan pelajar semasa PDP dalam talian. Yang kedua, apakah tahap pembelajaran pelajar mengikut pengkhususan pengajian. Yang ketiga, apakah isu utama pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar. Yang keempat adalah apakah isu utama pentaksiran semasa PDP dalam talian. Kesemua fakta dan maklumat disokong oleh sumber kerujukan yang sahih selaras dengan amalan penulisan akademik. Selain itu,
Bahasa yang digunakan adalah padat, tersusun, dan mudah difahami. Untuk menjalankan kajian ini, saya memilih pendekatan gabungan atau explanatory mixed method. Pendekatan ini menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, dan saya memilihnya karena ia memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pengalaman pelajar ketika mengikut pembelajaran dalam talian. Ia membolehkan saya melihat bukan sahaja angka, tetapi juga cerita sebenar di sebalik angka tersebut. Bagi bahagian kuantitatif, saya menggunakan soal selidik yang diedarkan kepada pelajar daripada berbagai jurusan di IPG, kampus ilmiah. Soal selidik ini merangkumi aspek seperti tahap pembelajaran, persepsi terhadap PDP dalam talian, isu pembelajaran, isu pentaksiran, dan kesesuaian pelaksanaan PDP. Setiap item menggunakan skala Likert 1 hingga 5 supaya saya boleh melihat pola jawapan dengan lebih jelas. Untuk memahami pengalaman mereka dengan lebih mendalam, saya turut menjalankan temu bual. Melalui sesi temu duga ini, pelajar dapat berkongsi pengalaman sebenar seperti bagaimana mereka mencari sudut yang ada capaian internet, berkongsi peranti dengan adik-beradik, atau tekanan mental yang mereka hadapi sepanjang kelas berlangsung. Bahagian kuantitatif ini sangat penting karena ia memberi gambaran yang lebih hidup tentang realiti mereka yang mereka lalui. Instrumen kajian yang saya gunakan bukan dibuat secara sembarangan. Ia telah disemak oleh 3 orang pakar dalam bidang pendidikan bagi memastikan kandungannya sah dan sesuai dengan konteks kajian. Selepas itu, saya menjalankan kajian rintis ke atas 30 pelajar untuk menguji kebolehpercayaan nilai reliability 0.829 menunjukkan bahawa instrumen tersebut stabil dan konsisten untuk digunakan dalam kajian sebenar. Secara keseluruhan, pendekatan mixed method ini menggabungkan angka dan cerita, data dan pengalaman, serta memberi gambaran komprehensif tentang pelaksanaan pembelajaran dalam talian. Keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan ayat penulisan akademik dalam analisis data dan perbincangan dapatan kajian. Dalam bahagian analisis data dan perbincangan dapatan kajian, keutuhan wacana yang terdapat dalam bahagian ini ialah keutuhan semantik. Dalam bahagian ini, analisis data disusun secara logik dan runtuh, iaitu penerangan kaedah analisis, penyampaian demografi responder, dapatan bagi soalan kajian pertama, dapatan bagi soalan kajian kedua, tahap pembelajaran, dapatan bagi soalan kajian ketiga, isu pembelajaran, dapatan bagi soalan kajian keempat, isu pentaksiran, dan yang terakhir, sokongan dan kualitatif secara temu bual. Setiap bahagian saling berkaitan dari segi makna. Contohnya, dapatan kuantitatif mengenai masalah internet disokong pula oleh data kualitatif. Ini telah menunjukkan hubungan makna yang kuat antara data, interpretasi dan konteks. Dengan ini, keutuhan semantik sangat jelas dan tersusun dan berjaya dalam bahagian tersebut. Yang kedua adalah keutuhan leksikal. Terdapat pengulangan istilah yang penting dalam mengekalkan fokus tema kajian seperti pembelajaran secara dalam talian, pengkhususan pengajian, akses internet, tugasan, pentaksiran, pensyarah. Pengulangan istilah penting ini telah mengukuhkan kohesi leksikal kerana ia memastikan pembaca tidak hilang fokus terhadap isu utama dalam jurnal tersebut. Dengan ini, keutuhan leksikal baik dan konsisten dan berjaya dalam bahagian tersebut. Dan yang terakhir, keutuhan gramatikal. Wacana disambungkan dengan penanda wacana formal seperti berdasarkan jadual, merujuk rajah, seterusnya. Dapatan kajian menunjukkan bahawa di samping itu dan bagi menjawab persoalan ketiga. Penanda ini telah membantu menghubungkan ayat dan pendengar secara lancar. Dengan ini, keutuhan gramatikal kukuh dan memudahkan pembacaan dan berjaya dalam bahagian tersebut.
Seterusnya adalah sumber rujukan dalam penulisan akademik dalam bahagian ini. Bahagian analisis data biasanya tidak memerlukan rujukan luar. Sebaliknya, ia merujuk kepada rujukan dalam iaitu internal evidence. Bahagian ini telah merujuk kepada jadual seperti jadual 2, jadual 3, jadual 4 dan jadual 5. Raja, data kualitatif yang semuanya bersumber daripada dapatan kajian sendiri. Ini merupakan standard dalam penulisan akademik kerana seksyen analisis data tidak perlu mengulang teori atau kajian lepas. Dan tiada rujukan luar adalah tepat dan mengikut konvensyen. Tujuan bahagian ini telah membentangkan data, mentafsir dapatan dan menghubungkan angka dengan konteks kajian. Dengan ini tidak perlu ada citasi rujukan luar di sini, kecuali untuk menerangkan kerangka teori, tetapi kerangka sudah dijelaskan dalam bahagian sebelumnya. Dengan ini, penggunaan rujukan dalam bahagian ini adalah tepat mengikut etika penulisan akademik. Terakhir adalah kejelasan ayat dalam penulisan akademik dalam bahagian ini. Kejelasan ayat secara penyampaian data kuantitatif dipaparkan dengan jelas melalui jadual, nilai min dan sisihan piawai peratusan raja. Sebagai contoh, WhatsApp digunakan oleh 92.2% pelajar. Tahap pembelajaran berada pada min 3.54 sehingga 3.78 berada tahap tinggi. Angka dan interpretasi dipadankan dengan bahasa yang mudah difahami. Seterusnya adalah kejelasan interpretasi dapatan. Penulis bukan sahaja memaparkan angka tetapi menjelaskan maksudnya. Sebagai contoh, ini menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar menghadapi masalah untuk akses kepada internet. Pelajar pengajian bahasa Inggeris mencatatkan min tertinggi. Item 5 menunjukkan pelajar menghadapi masalah menyiapkan tugasan secara dalam talian. Interpretasi ini membantu pembaca memahami konteks dapatan. Dan terakhir, kejelasan penggunaan data kualitatif. Data terbubual dikemukakan dengan jelas dan relevan. Sebagai contoh, SG pertama menyatakan tiada ruang belajar kondusif. SG ketiga mengalami masalah internet dan tekanan. SG7 dan SG8 suka memahami pengajaran secara dalam talian. Dengan ini menjadikan perbincangan lebih hidup, seimbang dan menyokong dapatan kuantitatif. Dengan ini, penulisan ini dituliskan secara jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Seterusnya adalah rumusan dan cadangan. Berdasarkan kajian, majoriti pelajar menggunakan WhatsApp, Google Classroom dan Google Meet. Sebagai medium utama, PDP. Google Classroom memudahkan pensyarah menaik nota, tugasan dan kuliah secara selari dengan ciri-ciri sentiasa diperbaharui untuk memastikan penggunaan maksimum oleh pelajar dan pensyarah. Keutuhan wacana dapat dilihat daripada susunan idea yang jelas, bermula daripada latar belakang, isu, dapatan kajian, hingga cadangan penambahbaikan. Setiap perenggan saling berkait, menjadikan penulisan tersebut diikuti dan tersusun. Kajian ini juga menekankan penggunaan sumber rujukan yang sahih, di mana fakta dan dapatan disokong oleh kajian terdahulu yang relevan dan konsisten, contohnya Nur Jamilah dan Tuan Nguyen Yang. Ini menambah kredibiliti penulisan akademik dan membolehkan pembaca mempercayai dapatan kajian ini. Selain itu, kejelasan penulisan juga ditonjolkan melalui bahasa yang mudah difahami, isi yang padat dan tersusun, serta struktur perenggan yang jelas. Semua ini memudahkan pembaca untuk menangkap intipati kajian tanpa kekeliruan. Dapatan kajian menunjukkan cabaran utama pelajar ialah capaian internet terhad dan kesukaran menyempurnakan tugasan berbanding pembelajaran bersemuka. Oleh itu, pensyarah digalakkan menggunakan pelbagai medium agar PDP lebih interaktif dan menarik. Bagi cadangan penambahbaikan, pengkaji mencadangkan penggunaan pelbagai medium elektronik untuk PDP lebih menarik. Kemudahan rangkaian internet perlu dipertingkatkan
supaya semua pelajar dapat mengikuti PDP dengan lancar. Bilangan kerja khusus dan kandungan kurikulum disemak semula agar tidak membebankan pelajar. Pensyarah memberi pendedahan terperinci terhadap setiap tugasan supaya pelajar dapat menyempurnakan yang dengan baik. Kajian lanjutan dilakukan untuk meninjau pandangan pensyarah bagi penambahbaikan PDP berdasarkan pengalaman sebenar. Kesimpulannya, kajian ini menekankan keutuhan wacana, penggunaan sumber rujukan sahih dan kejelasan penulisan akademik, sambil menyesuaikan diri dengan norma baharu PDP dalam talian. Dalam kajian ini, bahagian rujukan memainkan peranan yang sangat penting karena ia menyokong keseluruhan penulisan dan juga analisis yang saya lakukan. Saya merujuk kepada pelbagai sumber seperti buku ilmiah, artikel jurnal, laporan rasmi kerajaan, prosidang, dan juga sumber dalam talian yang berkaitan dengan pembelajaran dalam talian dan teknologi pendidikan. Antara rujukan utama ialah karya Anderson yang membincangkan teori dan amalan pembelajaran dalam talian. Rujukan ini membantu memberi asas teori yang ukur tentang bagaimana pembelajaran maya berkembang dalam sistem pendidikan modern. Selain itu, saya turut merujuk laporan rasmi daripada bahagian perancangan pendidikan yang memberi gambaran jelas tentang dasar dan hala tuju PDP di Malaysia. Rujukan antara bangsa seperti BOB 2020 pula membantu memahami bagaimana universiti di luar negara berdepan cabaran yang hampir sama semasa pandemik. Model pembelajaran gabungan oleh Bosch 2016 dan Picciona 2017 juga menjadi rujukan penting kerana ia berkait rapat dengan reka bentuk PDP yang lebih efektif. Di samping itu, kajian oleh Zahia, Nur Aziz, Faizatul dan beberapa penyelidik lain memberi gambaran khusus tentang masalah sebenarnya dihadapi pelajar dan pensyarah dalam menggunakan platform digital. Rujukan tambahan seperti Tuan Nguyen 2015, Valentina dan Nelly 2015 serta Nora Fendi dan Ling 2012 turut membantu memperluas kefahaman saya mengenai keberkesanan e-pembelajar, termasuk kelebihan, kekangan dan faktor yang mempengaruhinya. Dengan menggabungkan semua rujukan ini, saya dapat membina asas pengetahuan yang kukuh untuk mendukung dapatan kajian melalui teori kajian